Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saudara dan saudari, mata wang yang dihasilkan di setiap negara mempunyai kisahnya yang tersendiri. Ada yang menceritakan tentang seni bina bersejarah seperti di Greece. Ada pula yang menonjolkan seni budaya dan masyarakatnya seperti di Laos dan Jamaika. Ada juga yang menampilkan pemimpin-pemimpin utama seperti Mahatma Gandhi di India. Di Malaysia, corak songket yang diberikan keutamaan pada latar belakang mata wang menunjukkan keunikan nilai ringgit Malaysia yang menjadi kegilaan ramai. Namun hari ini, saya bukan ingin bercerita bagaimana untuk kita menjana wang berjuta, tetapi saya ingin membawa anda semua menelusuri sebuah bicara tentang pengurusan wang dan impaknya di bawah mauduk kata bijak urus wang, kunci bebas hutang. Hadirin sekalian, data yang dikeluarkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK menunjukkan faktor utama yang menyumbang kepada masalah hutang dan ketidakupayaan membayar balik pinjaman adalah disebabkan pengurusan kewangan yang lemah. Oleh itu, demi memastikan bagaimana kita mahu menjadi bijak dalam menguruskan kewangan, formulir 3M patut dijadikan panduan dan amalan dalam kehidupan seharian. Apa sebenarnya formulir 3M? Bukan membaca, menulis, mengira, tetapi merancang, menggunakan dan menyimpan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, kita mulakan formulir M yang pertama, merancang. Jangan sampai sudah terhantuk baru tengadah. Jangan difikir air pasang sahaja. Pengurusan kewangan yang bijak dan berkesan bermula dengan perancangan wang yang teliti dan berterusan. Analisa kewangan kita untuk menentukan kedudukan kewangan semasa, berapa jumlah aset dan hutang yang ada. Kemudian, sediakan pula bajet dan pelan perbelanjaan peribadi secara bulanan, mingguan dan juga harian. Kisah kejayaan seorang gadis muda, saudari Syafiqah Alia, yang tular dalam rancangan Ringgit Sense di TV3 kerana berjaya memiliki 2 buah kereta, 3 buah hartanah serta tabung simpanan dan pelaburan yang kukuh pada usia muda. Kuncinya bukan melalui skim cepat kaya, tetapi kerana beliau berjaya merangka pelan dan sentiasa merancang kewangan sejak awal demi menggapai impian kewangan yang dicita-citakan tanpa perlu bebankan diri dengan masalah hutang. Dengan adanya perancangan, aliran duit keluar masuk juga akan lebih terkawal. Maka, rancanglah kewangan kita dengan sebaik-baiknya dan jangan pula merancang untuk menambah hutang sedia ada demi kemewahan dan kemegahan semata-mata. Hadirin sekalian, formulir M yang kedua, menggunakan ukur baju di badan sendiri, sempit bertimpuh, lega berluncur. Setelah menyediakan bajet dan pelan perbelanjaan peribadi, patuhilah demi kebaikan kewangan masa hadapan. Bezakan antara keperluan dan juga kemahuan agar kita tidak berbelanja melebihi pendapatan. Perlukah kita menukar telefon bimbit yang lebih canggih jika yang lama masih boleh digunakan semata-mata untuk bermegah dan bermewah? Perlukah kita mengikut gaya hidup seperti artis sehingga kita sanggup diisytiharkan muflis? Tepuk dada tanya selera, tepuk juga poket tanya kemampuan dan ringgit yang ada. Kajian Jaringan Pendidikan Kewangan FEN dalam Strategi Literasi Kewangan 2019 hingga 2023 menunjukkan 76% rakyat Malaysia mempunyai bajet untuk berbelanja. Tetapi 2 daripada 5 mendapati sukar untuk mengikutinya. Maka hadirin sekalian, jangan sekadar merancang tetapi tidak melaksanakan. Bertindaklah. Berdisiplin dalam setiap tindakan yang melibatkan kewangan agar kita tidak perlu bebankan diri kita dengan masalah hutang dan pinjaman. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali,
Formulir M yang ketiga, menyimpan. Sediakan payung sebelum hujan, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Laporan keadaan isi rumah oleh Institut Penyelidikan Khazanah menunjukkan hanya 10.8% masyarakat yang mempunyai simpanan yang cukup untuk menghadapi krisis kewangan. Simpanlah sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan sebelum berbelanja untuk kegunaan masa hadapan dan di waktu kecemasan. Lihatlah kejayaan seorang pemuda berusia 34 tahun, saudara Imran Arif, merupakan pengusaha stesen minyak Petronas Bumiputra termuda. Salah satu kunci kejayaan beliau ialah mula menyimpan sejak di bangku sekolah. Walaupun pernah mengalami peristiwa hitam dalam sejarah hidupnya, iaitu mengalami kecederaan di bahagian kepala, tetapi hasil duit pampasan tidak digunakan sewenang-wenangnya. Beliau berjaya menyimpan dengan melakukan pelaburan beresiko rendah melalui Amanah Saham Bumiputra ASB. Namun begitu, buat mereka yang masih belum ada simpanan, mulakan sekarang. Masih belum terlambat untuk kita melakukan perubahan dan juga pengurusan yang bijak agar kita tidak terjebak dengan masalah hutang yang berlambak. Rangkumannya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 pada tahun ini menyaksikan ramai masyarakat kita yang hilang punca pendapatan, mengalami masalah kewangan dan akhirnya terpaksa berhutang. Lebih menyedihkan, ada di antara kita yang langsung tiada duit simpanan untuk kegunaan di waktu kecemasan. Dek, kerana hutang keliling pinggang, hidup pastinya semakin tertekan. Maka kata-kata Robert Kiyosaki seharusnya menyedarkan kita. Kata beliau, mula bertanggungjawab uruskan kewangan atau bersedia menjadi hamba wang. Mulalah merancang, berbelanjalah mengikut kemampuan dan konsistenlah dalam simpanan. Kita mampu menjadi bijak dalam menguruskan kewangan supaya kita bebas hutang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.